ayam bagi anda korang makan. Air minuman berperisa buah-buahan. Best original masak lemak cili api jenis 9. Kami menjual dan membekal daging wagyu Jepun. Base masakan daripada Miyafun. Dino chips, baik. Florentin Bo. DJJ Food Industry mengeluarkan pas-pas makanan Kelantan. Nasi lemak ini berada di lokasi Tanjung Malim Perak. Produk ayam rebus iaitu Harashi Glaze. Rempah bersama sentiasa berada di rumah anda. Jangan lupa dapatkan Popiah Burger Frozen. Sambal garing udang telah berada di seluruh Malaysia. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala. Tekun usaha untuk berjaya, takkan pudar. Semangat kita takkan pudar. Semangat kita takkan pudar. Semangat kita. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama saya, Fizio Omar, dalam rancangan Reality Zero to CEO. Sedar tak sedar, kita dah pun masuk minggu ke-10 di dalam program ini dan seperti biasa, saya ditemani ketua mentor kita, Datuk Faridah Hanim, dan juri-juri hebat iaitu Datin Fauziah Gaus selaku founder dan CEO FG Walid Bird Nest, Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, dan Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia korporat, CEO syarikat termasyhur antarabangsa. Kalau minggu lepas, mentor-mentor telah pun membuat mid program performance review, tapi pada minggu ini, tugasan peserta adalah Google Ads. Tiap-tiap minggu peserta ini terpaksa berdepan dengan pelbagai tugasan. Kalau difikirkan balik, memang susah sebab nak kena selesaikan tugasan dan juga nak kena run bisnes dalam masa yang sama. Kita tengok apa jadi. Sama-sama kita saksikan mentor Wan Mus memberi tugasan Google Ads kepada mereka pada minggu ini. Tugasan saya untuk minggu ni, kita dalam minggu ke-10, saya ajar anda macam mana untuk bantu naikkan bisnes you menggunakan platform Google. Okey, dan mainly daripada Google Ads lah yang membayar. First, kita buat BFO, benefit, features. Features adalah what you get when you buy. Masa dia beli tu, apa dia dapat, itu adalah features. Next adalah benefit. So lepas dia guna produk you, apa dia dapat, itu adalah benefit. Offer adalah why you need to buy. Nah, tolong tulis tuan-tuan Omar, tolong tulis. And then lepas tu kita cari audience. First audience adalah kita mencari location di mana audience kita berada. Select 5 hingga 10 negeri ataupun bandar di mana user kita berada. Okay, then next adalah bahasa yang digunakan audience. Yang ni kita akan cari keyword warrior. Kita cari keyword. You kena mencari keyword yang dicari pengguna dekat Google, yang kena dengan target produk you. Kalau boleh setepat mungkin supaya match dengan keyword yang you nak. And then lepas tu kita set up campaign. And then lepas tu kita buat set up ad groups. Okay, and then yang kelima kita buat set up ads. 7 modul yang saya dah ajar kepada you dalam sesi kelas yang lepas. So kalau you tak buat dengan betul, rugi tau, tak keluar nanti. So gunakanlah keyword-keyword ni untuk media sosial you. So nanti lebih cantik result dia. Saya akan ajar benda baru dipanggil sebagai BTAG. Apa itu bayang, apa itu BTAG. Bayang adalah untuk kita follow prospek yang engage di page. Orang yang like, komen, share, clicks dan juga singgah kat dalam page kita, kita akan follow dia orang balik. Itu adalah bayang. VTag adalah untuk kita hidupkan fans semula. So tak kisahlah korang je fans ni ada 500 orang ke, 1000 orang ke, 500,000 orang sekalipun, kita akan hidupkan diorang ni balik. Ramai yang dah biasa buat iklan, korang kat sini pun dah biasa buat iklan, dah tahu buat Femi, dah tahu macam mana nak gunakan tu. So untuk BTag, gabungan bayang dan BTag, so nama dia BTag. So dalam masa yang sama kita boleh hidupkan kita punya fans, kita punya follower, dan dalam masa yang sama juga kita boleh follow prospek yang engage dekat page kita. Sebelum saya buat bayang ni, saya kena edit dulu semua posting saya letak CTA, betul? Yes, better ada CTA. Kalau saya dah buat ads, kena tak boleh? Kalau dah buat ads, ada cara dipanggil sebagai tumpang post. That means saya kena delete balik yang post tu, baru saya boleh edit. Syarat utama
untuk menukar gambar dan juga copywriting kepada posting kita tu, syarat dia adalah posting tu wajib kena bebas daripada iklan. So awak boleh buat apa-apa sahaja pada posting tu, tukar gambar, tukar copywriting. Gunakan elemen, ada 4 elemen. Nombor 1 adalah background cerah. Nombor 2 adalah orang, gambar orang. Nombor 3 adalah produk. So orang tahulah awak menggunakan produk apa. Nombor 4 adalah teks pada gambar. Okay, so saya nak esok korang akan report dengan saya dengan 50 ads di bahagian sini. Saya boleh tengok sama ada korang dah lama run bayang tu ataupun baru lagi. Okey tuan-tuan. So winner kita untuk Google Ads untuk minggu ke-10 adalah yang pertama, kena buat satu BFO, kena lengkapkan dan hantar kepada saya. Okey, minimum 7. Yang kedua, 10 keyword positif. 10 keyword positif minimum. And then yang ketiga adalah setup ad group 10 ad group pun minimum 10 Then lepas tu cari minimum 20 negative keyword. Okay, yang last adalah minimum 10 ads dah approve dan ready untuk run. Bila kita nak buat ads, you tidak menjual produk tuan-tuan. Bila you buat ads, every single things ad yang you buat, tolong you tidak menjual produk, you adalah menjual penyelesaian masalah. Itulah dia, kelas bersama Mentor One Mus. Apa agaknya mereka kena buat tu Tapi tak apa, ilmu Google Ads ni bukan senang-senang nak dapat kat luar sana. Pasti ada manfaat kepada perniagaan mereka nanti. Jom sama-sama kita tengok apakah kriteria peserta yang dinilai sepanjang program ini. Agak-agaknya masih ada lagi tak peserta yang tidak menjalankan tugasan mereka? Ni dah minggu ke-10. Takkan masih begitu juga? Kita dengar apa kata Mentor One Mus. Untuk minggu ke-10 ini, semua peserta diberi tugasan untuk menyelesaikan berkaitan Google Ads, di mana semua peserta telah diajar macam mana untuk set up akaun Google Ads, untuk buat ads dan susun ads yang bagus untuk memajukan bisnes mereka menggunakan platform Google. Dalam sesi minggu ke-10 ini, saya telah memberikan beberapa winning kriteria yang mana mereka perlu buat dan perlu jayakan tugasan ini supaya dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Untuk minggu ke-10 ini, semua peserta telah submit tugasan dengan baik. Cuma ada beberapa yang agak sekadar buat tugasan, yang mana saya dah jadikan mereka sebagai bottom team untuk minggu ni. Tapi sebelum tu saya nak cerita kejayaan yang saya dah boleh kongsikan kat sini, di mana ada beberapa peserta yang sebenarnya saya rasa ramai juga sebenarnya merasakan Google Ads ni adalah teknik evergreen yang lama. Jadi mereka buat kerja tugasan sekali imbas je, sekadar nak buat je. Tapi hari ni baru saya dapat satu maklumat, dia berapa peserta yang telah dapat buat jualan yang mereka tak percaya. Hari ni dia dapat supply lebih kurang dalam 20 kg setiap hari dan memang yang minta tu adalah supplier. So memang jualan yang sangat besar. Saya minta semua peserta buat sebaik mungkin sebab di Google ni ada 3.5 bilion satu hari carian. So kalau tak buat dengan betul, market ni akan ditapau oleh pesaing-pesaing lain. So sangat rugi. That's why kalau boleh buat dengan betul, Alhamdulillah. Dan saya nak umumkan untuk minggu ni 3 top 3 untuk minggu ke-10 Google Ads. Yang first adalah Cik Khairul Azhar daripada OMS Kitchen. Yang mana beliau dapat buat tugasan dengan sebaiknya dan melangkaui apa yang saya dah set. Saya set 10 buat ads, buat keyword apa semua benda. Apa yang dia buat tu lebih daripada yang saya tetapkan. Dapat cantik lah hasilnya. Untuk yang top yang kedua, itu adalah Puan Mira Atila daripada Dapur Nexom. Beliau juga dapat buat yang terbaik dan dapat buat lebih daripada apa yang saya tetapkan dan dapat menghasilkan BFO dan buat ads yang terbaik. Saya sangat suka. Dan yang ketiga adalah daripada Major Riyad dari Florentine Group yang buat biskut Florentine. Dan Alhamdulillah, dia juga yang saya ingat suka buat tugasan kali, tapi dia dapat buat sebaik mungkin dan dia jadi top 3 untuk minggu ni. Dalam ramai peserta yang saya kata tadi, ada beberapa yang buat tugasan sekadar buat saja dan bagi saya agak menyedihkan sebab kita dah bagi komitmen untuk buat sebaik mungkin tapi sedih mereka ni sekadar buat saja. So saya umumkan 3 bottom 3 untuk minggu ni. Yang pertama adalah daripada Cik Nur Azrul bin Muhammad Zain daripada Empire Waris. Yang kedua adalah Cik Muhammad Adin bin Jamal daripada
Afad Marketing, dan yang ketiga adalah Cik Puan Rosuzila Akmal daripada Surish Enterprise. Ketiga-tiga ni bagi saya, mereka submit tugasan, tapi tugasan yang disubmit tu satunya adalah tidak mengikut apa yang saya ajar sebaiknya. Dan BFO dia tak submit, ads yang dibuat tu tidak menepati apa yang saya tunjuk dan saya ajar, dan juga mereka tidak melengkapkan sebaiknya. Okey, saya minta 10 tapi ada berkecamuk susunan keyword apa semua benda, dan ad groups dia pun tidak tepat macam mana saya tunjukkan. Sebab benda ni kalau tak buat dengan tepat, dia akan mengganggu result dan juga akan membazir bajet dalam Google Ads. Tahniah diucapkan kepada Khairul Azhar Resources Meletup yang akan menerima hadiah sebuah smartphone Realme Narzo 30A. Wow, hebat. Tahniah. Dan ada juga yang tak buat tugasan rupanya. Tak apalah, kita serah saja kepada pihak juri nanti. Sementara itu, kita berehat sebentar. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia menonton Zero to CEO, sebuah program realiti usahawan. Ini merupakan segmen yang mendebarkan semua. Nama peserta bottom 3 telah pun disebut oleh mentor Wan Mus tadi. Apa kata kita serahkan kepada pihak juri? Silakan Cik Rizal. Terima kasih Fizo. Pertamanya saya nak mengucapkan tahniah kepada yang top 3 tu. Semua telah menjalankan tugasan Google Ads ni dengan baik, ya. Namun demikian, kita masih ada lagi bottom 3, ya. Kalau tengok nama, senarai nama bottom 3 tadi tu, kita ada Puan Nur Azrul, Cik Nur Azrul, Cik Muhammad Adin. Oh, Cik Muhammad Adin ni pernah saya komen ni, kali ketiga dah Puan Muhammad Adin di dalam bottom 3 ni. Kalau untuk ini saya nak panggil bukan Muhammad Adin lah, sebab saya nak serahkan kepada Datin Fauziah kerana telah beberapa kali di bottom 3. Jadi untuk kali ini saya nak panggil Puan Rosuzila Akmal. Saya difahamkan Puan Rosuzila tidak submit BFO dan juga tidak ikut apa yang diajar. Minggu lepas Rosuzila telah menjalankan tugasan dengan baik, telah menggandakan, saya rasa 60 kali ganda sales, tapi untuk kali ini tugasan seterusnya Google Ads ni nampaknya tidak membuat dengan baik, tidak mengikut apa yang diajar. Sedangkan kita tahu yang Google Ads ini adalah satu kaedah yang sangat baik dan meluas. Kalau kita nak meningkatkan lagi kita punya sales, marketing dan sebagainya, dan menerusi satu platform Google Ads ini, anda boleh iklankan produk atau perkhidmatan melalui beberapa cara, umpamanya iklan carian. Jadi saya nak tahu kenapa Rosuzila kali ini tidak dapat melaksanakan dengan baik. Saya nak minta maaf lah, macam sebab saya memang ada submit, saya ada buat lah semua yang Tuan Mus ajar apa semua tu, tapi mungkin ada sedikit yang saya kurang faham semua sebab saya pun baru lagi dalam bisnes, boleh katakan untuk online lah, sebab sebelum ni saya punya bisnes total semua offline. So di pasaraya, kedai-kedai, produk semua dah ada, tapi untuk offline ni memang sangat baru bagi saya. So saya slow-slow saya dah cuba buat yang terbaik. Di bawah program ini saya rasa perlu Rosuzila belajar lagi, teliti lagi perancangan yang akan dibuat, kerananya Google Ads ni banyak dia punya manfaat. Cukup senang saya rasa kalau nak belajar, cuma kena tahu step by step and make sure you dapat ilmu tu daripada mentor-mentor. Jadi untuk kali ini saya harap Rosuzila dapat belajar dengan lebih baik, gunakan ilmu tu dan juga terus menggunakan digital marketing ni, salah satunya Google Ads untuk menambahkan lagi jualan Suzila. Terima kasih Cik Rizal.
Seterusnya kita dengar apa pula komen juri kita, Datin Fauziah Gaus. Silakan. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum. Okey, disebabkan Tuan Rizal telah amanahkan saya adil untuk saya adili. Nampaknya Cik Rizal sendiri pun macam kurang senang ya dengan bila bottom 3 ni orang yang sama. Sebenarnya sebagai seorang juri, kita rasa tak selesa ataupun rasa tak happy lah kan bila melihat orang yang kita nak berjaya after bottom 3 tapi datang balik bottom 3. Itu adalah sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Okey. Cuma saya nak adil terangkan pada kami apa masalah anda sebab ini dah kali ketiga dah. Untuk pengaturan mentor-mentor dan juri-juri untuk tas Google Ads, memang saya dah buat ikut apa yang spesifikasi yang Tuan Wan Mus nak. Bukan dekat 10 jala saja saya buat 16. So lebih 6 dari apa yang Tuan Wan Mus minta. So then dekat sini saya tak tahu apa yang silapnya yang membuatkan saya berada di bottom 3 Google Ads. Dan yang pastinya saya memang buat tas Google Ads ni sebabnya memang saya tahu kemampuan Google Ads untuk mengiklankan produk, macam produk saya ni, produk baru, Testily. So memang kata sangat-sangat memerlukan Google Ads dan saya terlepas ditegur pada episod lepas berada di bottom 3 mengenai online marketing. That's why lah saya beri lebih seperti lebih daripada apa yang diminta oleh Tuan Wan Mus, yang mana setiap juri dan mentor tahu Tuan Wan Mus punya kriteria untuk tas kali ni adalah 10 jala tapi saya buat 16. Itu yang mampu untuk saya beritahu, tapi apa sebabnya kenapa saya berada di bottom 3 untuk tas kali ni saya tak pasti kenapa. Terima kasih. Tapi kalau mengikutkan di sini, anda tidak submit BFO. Saya tak pasti macam mana cara nak submit BFO tu. Tapi dalam periklanan Google Ads, jala yang saya letak, saya ada letak BFO. Cik Adin, kalau bila dah tak tahu, tak pasti dan sebagainya, adakah dah refer kepada mentor? Saya tak ada refer mentor, tapi saya rujuk balik apa catatan nota yang saya belajar dengan Tuan Wan Mus berkenaan BFO, yang mana maksud BFO tu sendiri adalah benefit, features dan offer yang kita beri apabila customer beli produk kita. So memang saya dah letak dalam jala dan saya pun terkejut jugalah kenapa saya berada di bottom 3. Kalau mengikutkan keputusan yang saya dapat, anda tidak submit BFO dan juga anda tidak buat Google Ads seperti yang dikehendaki. Okey, maknanya tidak ikut cara yang diajar. Sebenarnya Google Ads ni kita kena belajar ya, sebab ini adalah technical part. Cubalah tanya diri anda, anda mampu tak untuk membayar mereka semua sebab untuk special coaching? Masya Allah, kenapalah tak nak ambil peluang teknikal ni? Teknikal ni saya sendiri sebagai seorang founder, saya sendiri pun nak interview orang untuk membuatkan technical part. Saya nak membayar orang lagi, banyak masalah yang anda perlu fikirkan. Tapi bila ada peluang diajar, sepatutnya ikut apa yang disuruh. Sebab when come to technical, no excuse, just follow whatever your mentor ask you to do. So bagi saya, untuk anda ke bottom 3 ni, selalunya saya rasa sebelum ini tak silap saya bila Encik Riza tanya kenapa banyaknya tak submit. Benda ni adalah diri anda yang kena buat, tanggungjawab anda. Ini bukan tentang sales, ini adalah task. Okey, ini adalah task. So saya serahkan kepada juri nantilah, tengok macam mana ketua juri. Baik, terima kasih Datin Fauziah. Seterusnya, kita dengar apa pula kata ketua juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Okay Fizo, saya nak bercakap dengan Nur Azrul sekejap ya. Nur Azrul, awak juga bottom 3 minggu ini ya. Okey Azrul, saya dapat ni mentor report yang saya dapat, laporan yang saya dapat daripada pihak-pihak mentor mengatakan yang Azrul buat kerjanya, tugasannya Azrul buat, tapi katanya ads-nya kurang menarik, tak tepat. Lepas tu susunannya berterabur, lepas tu ada pula banyak sangat keywordnya. Ini berterabur berpuluh-puluh pula keywordnya dalam satu ad group tu. Jadi ini maknanya Azrul ada kurang faham pasal teknik-teknik yang diajarkan macam mana? Cuba Azrul ceritakan sikit.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dato'. Alright, first of all, memang tugasan saya buat, saya siapkan semua. Saya faham macam mana nak kendalikan Google Ads dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin saya ada kekeliruan sedikit sebab sebelum ni saya dah run Google Ads dan saya dah habis lebih kurang dekat RM1,000. Tapi conversion rate tak naik, lead pun tak masuk. Dan bila saya dapat task ni, saya cuba buat dan saya dah cuba perhalusi balik, saya bincang dengan rakan-rakan, tapi saya nampak memang Google Ads bukan permainan untuk produk saya. Saya dah cuba pelbagai cara tapi malangnya masih tak boleh membuahkan hasil. So berbanding dengan ads yang lain, saya dah cuba Facebook Ad, walaupun saya spend baru RM200 tapi saya dah boleh jual 60 biji botol. So saya rasa itu lebih menguntungkan saya lah berbanding Google Ads. Tapi ikut komen daripada tu, mungkin kemahiran saya agak kurang dari segi mengendalikan Google Ads dan saya rasa saya lebih memilih teknik lain untuk buat promosi produk saya. Kalau nak buatkan pilihan teknik-teknik mana, itu strategi awak sendiri ya. Jadi saya rasa you have every right lah untuk make that choice. Tapi saya rasa Google Ads ni very powerful. Jadi saya harapkan awak sememangnya dah belajar tekniknya dengan betul, tapi lepas tu awak buat juga pilihan untuk fokus kepada teknik-teknik yang lain, kepada platform yang lain. So I hope that's the case lah. Tapi saya harapnya bukan sebab awak give up. Sebab ini masa kita nak belajar. Jadi for the next coming weeks tu kan, awak jangan dah give up lah on this. Awak cuba belajar lagi. Kalau betul-betul memang it's not for you, tak apa. Tapi saya rasa rugi kalau awak dah kata sekarang, you dismiss it dah so early mengatakan, oh ini bukan untuk saya. Itulah nasihat saya kepada Azrul ya. Baik Dato', kalau itu kan Dato', sebenarnya saya tengok iklan saya semua eligible. So iklan saya semua di paras average dan tak ada satu je pool. Itulah saya rasa bila saya dah run, memang mungkin kita terpaksa bersaing dengan jurung-jurung besar di luar sana. So saya rasa itu menyebabkan iklan saya menjadi kurang menarik berbanding dengan orang yang lain. Okeylah sir. Harap dengan praktis ya, mungkin aku akan jadi lebih mantap lah. Okey, jadi terima kasih Azrul. Terima kasih Fizo. Itu saja. Terima kasih Dato'. Apakah nasib peserta kita pada minggu ini? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama saya Fizo Omar dalam rancangan Reality Zero to CEO. Kita dah dengar tadi sesi penjurian bersama usahawan mikro. Tapi sebelum kita nak tahu apakah nasib mereka pada minggu ini, mari kita tengok apa pula terjadi dengan Mak Chun dan jinia-jinianya. Mak Chun? Mak Chun? Ya Fizo, Bocun lah ni ada dekat tapak Pasar Tani Shah Alam. Tengok ni Jinia Mok Chun buka tapak Pasar Tani. Mok Chun nak lancarkan, nak tengok macam mana mereka berniaga kat sini. Jadi minta maaf Mok Chun tak dapat nak ada dekat board meeting pada hari ni. Nanti Mok Chun akan present dekat juri, present dekat semua orang apa yang dah jinia-jinia Mok Chun lakukan. Minta maaf Nanti kita jumpa dah. Ajak orang ramai-ramai sokong dan bantu mereka yang berniaga ni nak memulakan perniagaan pertama kali ni dekat Pasar Tani dan menjual produk-produk IKS. Barang-barang yang dijamin halal 100%. Tapak pertama jinia saya itu geng niaga Mok Chun dalam program Zero to CEO berada di Pasar Tani. Ini adalah tapak pertama. Ada banyak lagi tapak, lebih kurang 8 tapak lagi yang mereka akan bertapak dalam Pasar Tani, insyaAllah.
dan ini merupakan satu orang kata langkah pertama mereka untuk menjadi seorang usahawan, dan saya sangat bangga kerana hasil daripada program ini mereka dapat menjadi seorang usahawan yang hebat, insyaAllah. Lebih 50 produk IKF yang boleh anda dapatkan di Gerai Mak Chun, di Pasar Tani, Fama, di Stadium Shah Alam. Memang terbaik. Jinia Boom! Amboi Mak Chun, busy sungguh dengan road tour dia tu. Ni dia buat untuk nak cek semua perkembangan rancangan perniagaan yang jinia-jinianya bentangkan pada minggu lepas. Bagus Mak Chun ni. Nak jadi leader, kenalah bertanggungjawab. Harap-harap ada yang jinia-jinia bentangkan minggu lepas tu menjadi kenyataan. Walaupun Mak Chun tak ada pada minggu ini, namun tugasan untuk jinia-jinianya tetap berjalan. Kita tengok siapakah top 10 jinia Mak Chun pada minggu ini. Adakah masih orang sama menduduki carta itu? Sama-sama kita tengok. Itulah dia, barulah hebat. Walaupun Mak Chun sibuk, namun perjalanan jualan jinia-jinianya masih terus berjalan. Hebatlah Mak Chun ni. Okey, sekarang ni pemenang jualan paling tinggi minggu ini akan menerima sebuah laptop Huawei MateBook V14. Menarik hadiahnya, dan pemenangnya adalah Mashalina Halim. Wow, tahniah lagi sekali. Dan disebabkan Mak Chun tak ada minggu ini, apa kata kita tengok clipping usahawan-usahawan mikro kita dengan produk-produk keluaran mereka. Kita saksikan. Saya Fazli Syazwan, founder kepada produk Mushroom Steak. Dikhaskan untuk goreng cendawan, tapi korang boleh guna untuk goreng sayuran lain, brokoli, goreng ayam pun boleh, daging pun boleh. Saya Major Riyad, pengasas Florentine Bowl. Biskut Florentine disediakan menggunakan cup dan dimasukkan adunan ke kacang bersama tepung Florentine khas dan dimasukkan ke dalam oven 140 darjah Celsius selama 15 minit. Setelah siap, kita tunggu ia sejuk pada suhu bilik dan kita keluarkan dari cup untuk dibungkus. Saya Adin dari Afak Marketing. Afak Marketing menghasilkan produk paste cili yang senang dan mudah. Tak perlu lagi potong cili, tinggal letak lauk sahaja. Matlamat saya serta A02 CEO adalah untuk mendapatkan ilmu sehabis baik dan memperbaiki kelemahan dan segala kekurangan yang ada pada syarikat kami. Anda bersama dengan saya Ahmad Tarzidi bin Ahmad Tamizi. Saya merupakan usahawan industri kecil dan sederhana bagi produk kuih paneram tradisional. Hasil daripada jualan produk kuih tradisional ini, saya dapat janakan pendapatan ahli keluarga saya, komuniti setempat saya, dan seterusnya dapat saya sumbangkan kembali kepada ummah dan masyarakat saya sendiri. Saya Azrul, pemilik kepada Empayar Wali. Saya nak memperkenalkan kepada anda produk istimewa kami iaitu PES Original Masak Lemak Cili Api Negeri Sembilan. Hanya menggunakan satu sudu PES Masak Lemak Cili Api Negeri Sembilan, anda boleh menyediakan satu hidangan keluarga yang sangat mudah. Kurang daripada 25 minit, itu yang kami janjikan kepada anda. Tak percaya? Kena cuba. Saya Datin Syazwani, pengasas DJJ Food Industry. DJJ Food merupakan pengeluar PES makanan daripada Kelantan yang mengekalkan resepi tradisi asli daripada Kelantan. Produk yang sedia untuk dimasak, ready to cook, tiada bahan pengawet, resepi asli, mudah untuk dimasak, harga mampu milik, senang dibawa ke mana sahaja, iaitu travel friendly. Nama saya Erika Eri selaku founder Soul and Pot. Kepakaran kami ialah menyelahkan rasa makanan anda dengan gabungan ramuan yang bercita rasakan antarabangsa. Ianya merupakan penambah rasa yang boleh digunakan dalam pelbagai jenis menu. Produk kami tinggi dengan antioksidan serta serat, sangat sesuai diamalkan oleh pengamal diet dan sesiapa sahaja. Saya Faiza binti Zakaria, pengasas kepada kek lapis dan banjiro di bawah naungan Amin Dalikas yang menggunakan 100% resepi turun-temurun sejak tahun 1996.
saya memanfaatkan sepenuh kepercayaan oleh arwah ibu saya untuk mengembangkan lagi warisan kek lapis beliau di mata dunia. Saya Hassan Nizam Hamid dan saya akan pasarkan air minuman berperisa buah-buahan. Selamat saya adalah untuk membuka satu kilang yang besar yang menghasilkan produk air minuman dan saya akan pasarkan secara komersial. Dengan itu dapat membuka peluang pekerjaan kepada anda, kepada lepasan IPT, golongan asnaf, golongan orang-orang yang dibuang kerja disebabkan pandemik dan juga golongan-golongan OKU. Saya Mariam binti Ma'arif, saya merupakan founder kepada Mia Food. Keunikan rempah kami ialah pengguna dapat memasak dengan mudah dan tidak perlu menambah bahan perasa lain seperti garam dan juga gula. Kaedah masakan yang mudah hanya tinggal gaul dan goreng menjadikan rempah dan paste masakan Mia Food menjadi pilihan wanita di luar sana. Saya Muhammad Fazli bin Ismail, COO Nakanishi Manufacturing Sdn Bhd. Kami menjual dan membekal daging Wagyu Jepun. Dengan membekalkan produk yang berkualiti tinggi, kami komited untuk menyediakan servis yang terbaik kepada pelanggan kami. Saya Muhammad Abdi bin Subadrul daripada Amir Hotel Sdn Bhd. Saya merupakan founder kepada jenama Piau. Harapan saya agar jenama kecil dari Kelantan Perak ini dikenali di seluruh Malaysia dan mendapat tempat di hati ramai orang sehinggakan setiap rumah akan ada produk. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama saya dalam program Zero to CEO. Sebuah program realiti yang membimbing usahawan menjadi lebih berilmu di dalam menerajui perniagaan mereka. Baiklah, sekarang ni saya nak bawa penonton di rumah semua untuk melihat apakah hadiah-hadiah yang menanti mereka. Jom kita saksikan. Itulah hadiah-hadiah yang menanti peserta yang bakal menjuarai program ini. Baiklah, minggu ini adakah akan ada penyingkiran walaupun dah minggu ke-10? Kita dengar apa kata juri kita. Silakan Datin Fauzan. Okey, sejujurnya lah saya nak tanya Adin. Adin, antara 3 orang ni saya nak tanya Adin last. Adakah anda patut ada di sini? Yes, saya merasakan diri saya layak lagi berada di sini. Sebabnya memang saya menjalankan semua task yang diberi oleh mentor-mentor. Saya buat task sebab saya percaya kalau saya tak buat ilmu-ilmu yang dipelajari daripada mentor-mentor ni, susahlah untuk saya nak kembangkan perniagaan pastry seberguna brand kuali saya ni. Sebab yelah, jenama baru, produk baru,
kalau kita tak gunakan sehabis baik semua di marketing, so susah nak so itulah lepas saya cuba sedaya upaya saya untuk tidak mengeluarkan Adin. Saya pun tak nak mengeluarkan orang macam tu saja. Saya nak cuba untuk percayakan Adin supaya Adin boleh belajar apa kesilapan teknikal yang you tak buat mengikut apa yang disuruh. Sebab sekarang ni you rasa confident you buat. Tapi sedangkan for mentor you tidak menjalankan kerja. Dan apa report yang kita dapat, kamu tidak mengikut apa yang disuruh. Nak maintainkan awak ni, saya harap tolonglah saya. 2 minggu lagi saya nak pastikan Adin ke top. Memang penyingkiran patutnya berlaku, tapi saya ambil satu tanggungjawab dan memberi kepercayaan kepada Adin, dan saya rasa tolong gunakan sebaik mungkin. Okey, kalau anda kata minggu depan awak ada lagi walaupun tinggal satu episod, kemungkinan awak akan tersingkir. Peluangnya cerah kat situ. Baik, terima kasih Datin Fauziah. Seterusnya, kita dengar apa pula kata Encik Rizal Laini. Silakan. Okay, terima kasih Fizo. Saya rasa untuk Adin, Adin kena ada satu semangat ataupun willpower lah. I think Adin dah melalui minggu dan tugasan-tugasan yang telah dilaksanakan sehingga yang ke-10 ni. Jadi kena ada satu willpower, kena ada satu mind shift untuk kita terus berjaya dan satu jati diri lah. Macam kalau dalam bahasa Inggeris ni, you have to believe in yourself, believe the unbelievable. Maksudnya ada satu jati diri dan semangat yang nak melonjak Adin melaksanakan tugas-tugas yang diberi, mengikut apa yang diajar. Jadi Adin, saya rasa saya bersetuju dengan Datin Fauziah untuk mengekalkan Adin, memberi peluang. Mungkin ni kali terakhir. Kalau ada lagi 2 episod atau 2-3 episod lagi, kalau tak silap saya, untuk Adin terus menunjukkan yang Adin ni akan menjadi seorang usahawan dan CEO yang berjaya. Bukan Adin saja, kepada peserta-peserta yang lain juga. Adin janji Terima kasih. Apa-apa pun terima kasih kepada Tuan Rizal dan juga juri-juri sebab masih bagi peluang dan percaya dan mendoakan saya berjaya menjadi CEO yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Rizal. Seterusnya, kita dengar apa kata Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Okay, terima kasih Fizo. So kita ni dah minggu ke-10, dah episod ke-10 dan tugasan pada minggu ini memang susah sikit lah because Google Ads ni memang dikenali bukannya sesuatu yang senang untuk dipelajari. Dan bila saya dengar komen-komen dan penjelasan daripada peserta-peserta kita yang di bottom 3, saya rasa begitu nampaklah mereka ni memang dah cuba. Cuma kadang-kadang sebab mereka baru, mungkin belum keputusannya dan teknik-teknik yang mereka pelajari itu tak semantap yang diperlukan. Jadi saya rasa minggu ini kita teruskanlah, kita berikan mereka peluang. Mereka semuanya nampak bersemangat dan sekarang pun bila ditanya pun dah pandai, dah memberi penjelasan, dah dapat beri explanation dengan secara very technical kan. Jadi saya rasa saya tak nak buat penyingkiran lah. Para juri semua, kita we are behind all of them dan kita tak mahu ada penyingkiran untuk minggu Fizo Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Yasmin. Itulah keputusan muktamad dari ketua juri kita. Tidak ada sebarang penyingkiran dan alhamdulillah tahniah kepada peserta semua yang terselamat untuk minggu ini. Tapi apakah agaknya tugasan mereka di minggu akhir selepas ini? Kita tanya ketua mentor kita, Ibu Hanin. Silakan Ibu. Okey, wah, tahniah kepada siapa yang top 3 dan teruskan ikhtiar kepada mereka yang bottom 3. Anyway, untuk minggu ke hadapan, Usahawan Mikro pada task ke-10, episod yang ke-11 adalah account dan financial blueprint, iaitu permohonan geran SME. Untuk account dan financial blueprint, peserta akan lalui basic financial screening. Anda akan buat profit and loss yang betul di mana peserta akan sedarlah tentang cost of goods sold, gross profit, operation expenses dan net profit.
Peserta akan juga dibantu dengan penggunaan My Financial App. Tugasan tambahan, peserta usahawan mikro perlu juga menyiapkan kertas cadangan bagi membuat permohonan grant SME. Okey, disebabkan Mak Chun tak ada ya minggu ni kerana sibuk nampak dengar ceritanya tua bersama jinia-jinianya. Ibu nak, walaupun Mak Chun tak ada, Ibu nak Mak Chun present pada minggu depan hasil daripada root tour Mak Chun itu pada kami semua. That's all, Fizo. Baiklah, kita hanya tinggal 2 episod saja lagi untuk mengetahui siapakah yang bakal menjuarai program ini. Jadi jangan lupa setiap Sabtu jam 4 petang bersama saya Fizo Omar dalam program reality Zero to CEO. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum.